Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua. Hari ini kita masih lagi dalam topik modul 5 iaitu ledger. Okay. So, untuk pengenalan ledger ni, for sure you all semua dah tahu kan? Kita dah belajar. Okay. So, hari ni teacher nak tunjuk macam mana nak rekod urus niaga ke dalam ledger. Kita nak pindahkan ke dalam ledger. Okay. Sebelum ni kita tahu ledger terbagi kepada dua bentuk, iaitu bentuk T dan bentuk laju. So, ni bentuk T. Okay. So, semua orang pun tahu bentuk T dia mesti ada dua bahagian lah. Satu bahagian sebelah debit. Okay. Satu lagi bahagian sebelah kredit. Alright. So, debit dan kredit ni mesti ikut dia punya format lah. Kena ada tarikh. You all mesti kena masukkan tarikh. Lepas tu dia punya butir dan amount. Okay. Untuk folio ni hanya perlu masuk waktu kalau kita nak buat kerja khusus. Kalau untuk rekod perakaunan yang sebenar, memang kita akan letak dia punya nombor folio lah. Tapi untuk tujuan latihan dan peperiksaan, untuk tingkatan 4 dan 5 SPM, you all just masukkan tarikh, butir dan amount. Okay, so sebelah debit, sebelah kredit pun sama. Mesti kena ada tarikh, kena ada butir, kena ada amount. Tarikh ni tarikh urus niaga tu lah, bila berlakunya urus niaga tu. Butir ni, dia punya nama pasangan akaun. Okey, catatan bergu dia. Bergu dia siapa? Contohnya kalau ni adalah akaun bank, okey, pasangan dia adalah akaun belian. So, belian dekat butiran ni akaun bank. Dekat butiran ni, kita akan tulis belian lah. Okey, butir ni bermaksud nama akaun pasangan dia. Dia punya bergu dia siapa. Okey, akaun apa. Okey, sama juga sebelah kredit lah. Okey, dia punya format sangat simple, iaitu ada tarikh, ada butir dan amount. Amount ni dalam ringgit lah, nilai wang. Okey. Okay, ni dalam bentuk penyata. Okey, so akaun dan ledger ni semua you all kena tahu kan? Akaun nyata, akaun nominal, akaun nyata, aset perniagaan, akaun nominal untuk hasil dan belanja. Okey, kita tengok ya, contoh urus niaga. Okey, membeli kenderaan 15,000, kenderaan 15,000 secara kredit dengan AZ Automobile. So, dia beli kenderaan 15,000 secara kredit. Okay, dengan AZ Automobile. Okay, so first kali bila you tengok je ada urus niaga macam ni, apa yang you all kena buat? You kena kenal pasti akaun apa yang terlibat. So, untuk urus niaga beli kenderaan 15,000 secara kredit dengan AZ Automobile. Okay, apa dia punya akaun yang terlibat? Mesti kalau catatan bergu, mesti sekurang-kurangnya ada dua akaun. Okay, so yang ni of course lah akaun kenderaan. Akaun kenderaan satu lagi akaun AZ Automobile. Ini adalah dia punya ABB lah. Okay, akaun AZ Automobile. So kita dah ada dua akaun. Bila kita dah tentukan ada dua akaun, kita dah tentukan. So step yang kedua, kita kena tentukan setiap akaun yang terlibat, dia berada di kategori mana dalam Compass account. Maksudnya, dia ni ikut klasifikasi akaun, dia duduk di kategori mana. Okey, dia duduk di kategori mana. Kita tengok satu-satu. Kalau akaun kenderaan dia kira dalam Compass account kan, kita ada Compass account. Ingat lagi Compass account. Ini aset, liability dan equity pemilik. Okey, lepas tu ini belanja hasil. Okay, kita tahu ruangan aset dengan belanja ni berbaki sebelah debit. Ini sebelah kredit. Okey. So, yang ni sepatutnya you all dah hafal lah Compass account ni. Yang ni yang teacher maksudkan, tentukan setiap akaun yang terlibat berada di kategori mana dalam Compass account. Inilah Compass account. So, kita tengok kenderaan. Kenderaan ni dia masuk kategori mana? Adakah dia kategori aset? Adakah ia kategori belanja? Adakah ia kategori liability, equity pemilik ataupun hasil? So, setiap item ni, setiap klasifikasi akaun ni, you all kena tahu aset tu apa. Okay, liability tu apa item-item liability, equity pemilik. Kalau tak, kita tak dapat nak tentukan lah mana satu item. Okay, so untuk akaun kenderaan ni mana satu? Of course lah kenderaan ni merupakan item aset. Okey, jadi bila dia adalah item aset, dia mesti berbaki sebelah debit. Kalau mengurangkan kenderaan, baru kita akan letak di sebelah kredit. Okey, kalau apa saja yang menambahkan
Aset dan belanja, mesti kita akan record dia sebelah debit. So, kita dah dapat account. Okey, kita nak tentukan bila kita dah tahu dia duduk di mana dalam Compass account, kita boleh tentukanlah sama ada debit ataupun kredit. So, aset debit kan. Okey, tengok AZ Automobile. Dia kategori mana AZ Automobile? AZ Automobile ni dia punya ABB kan. Jadi dia adalah liability, hutang. Sebab dia beli kenderaan tu secara hutang dengan AZ Automobile. So, AZ Automobile, account AZ Automobile ni, dia kategori kat sini. Liability. Okey? So, kita tahu yang ini asset, yang ni liability. Jadi, mana satu nak debit, mana satu nak kredit. Okey? Step yang ketiga, kita kena tentukan akaun mana yang kita nak debit. Okey? Akaun mana yang kita nak kredit. Alright. So, bila kita dah tentukan, okey, macam ni, apa dia punya jawapan dia? Okey, of course lah, akaun kenderaan ni kita akan debit. Kan, akaun kenderaan kita debit, akaun AZ Automobile ni kita kredit. So, debit akaun kenderaan, kredit akaun AZ Automobile. Okey, so kita tengok macam mana nak record dalam ledger bentuk T. Okey, so macam ni mesti kena ada dua akaun. So, you all kena sediakan dua akaun lah. Okey, dua akaun. Sebab satu akaun kita nak debit, satu akaun kita nak kredit kan. Okey. Okey. So, tulislah nama akaun dia. First kali ni adalah akaun apa tadi akaun kenderaan. Akaun kenderaan. Okey, yang kedua adalah akaun AZ. AZ Automobile. Okey. So, dia punya format dia sangat simple Format dia you masukkan tarikh. Okey, tarikh ni kita ambil 2021, ambil Mei 2 katakan. Okey, Mei 2. Okey, kita dah isi tarikh. So, tarikh dia akaun kenderaan debit kan. Jadi kita ni lah maksud debit, sini sebelah debit, ini sebelah kredit. Sama juga dengan AZ Automobile, sini sebelah debit, satu bahagian sebelah kredit. So, kita dah tahu akaun kenderaan aset, sebab aset dia bertambah, jadi kita debitkan dia. So, butiran dia nak tulis apa? Kita dah tulis dia punya tarikh. Butiran dia kita tulis nama pasangan akaun dia, iaitu akaun AZ Automobile kan pasangan dia. Jadi kita tulis butiran dia AZ Automobile. Okey. Tulisan teacher. Faham AZ Automobile. So, berapa nilai dia? Tulis jumlah dia berapa? 15,000. Okey, ni untuk debit akaun kenderaan. So, dah settle untuk debit, bahagian debit, kita kena kreditkan. Bila ada debit, mesti ada akaun yang kita kreditkan. So, kita kena transfer kat sini lah. Sebelah kredit. Okey, tarikh yang sama. Bila tarikh dia? Tarikh dia 2021 Mei berapa? Mei 2. Okey, butiran dia kita nak tulis apa? Tulis nama pasangan akaun dia. Kenderaan kan? Dia akaun kenderaan kan? Okey, so kita tulis kenderaan. Kenderaan. Okey, berapa nilai dia? 5. Sorry. Okey, berapa nilai dia? Sekejap ya. Alihkan. Okey. Nilai dia adalah 15,000. Okey. Okey, faham tak? So, inilah bentuk ledger. Okey, mesti kena ada dua catatan. Satu akaun kita debitkan, satu akaun kita kreditkan. Macam mana nak buka? Okey, first kali mesti kena ada dua akaun. You kena buka dua T account. Okey, bila dah buka dua T account ni, namakan akaun apa yang terlibat tu. Akaun apa yang terlibat? Tengok urus niaga. Kalau contoh urus niaga ni, yang terlibat adalah akaun kenderaan dan akaun AZ Automobile. So, bila kita dah namakan akaun tu, okey, kita dah tulis akaun apa yang terlibat, kita tentukan mana akaun yang kita nak debit, mana akaun yang kita nak kredit. Dia akan ada satu akaun yang kita debitkan, okey, satu akaun yang kita kreditkan.
Dia mesti memenuhi catatan bergu lah. Satu catatan kita record sebelah debit, satu catatan kita record sebelah kredit. Sebab tu pentingnya you tentukan akaun apa yang nak debit, akaun apa yang nak dikreditkan. Okey, jadi dia mesti kena patuhi compass account ni yang kita ini teacher ajar awal tahun hari tu kan. You kena ingat Okey, ini asset, ini liability dan equity pemilik, belanja dan hasil. Okey, so untuk aset dan belanja ini kita record dia sebelah debit, liability equity pemilik, hasil sebelah kredit. Okey, maksudnya apa saja item aset dan belanja yang menambahkan aset dan belanja kita mesti akan debitkan. Okey, apa saja yang menambahkan liability, yang tambahkan equity pemilik, modal, yang menambahkan hasil, kita akan record dia sebelah kredit. Okey, so teacher nak you all faham setiap item untuk 5 klasifikasi akaun ni. Okey, aset, belanja, liability, equity pemilik dan hasil ni. Okey, supaya you all tak keliru untuk tentukan akaun apa yang nak debit, okey, akaun apa yang kita nak debit, akaun apa yang kita nak kredit. Okey, so itu saja untuk cara nak record ledger. So teruskan buat latihan dalam buku teks, okey, seperti yang teacher beritahu dalam group. Okey, so terima kasih semua. Assalamualaikum.